Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Warzuqna al-ikhlas wal istiqamah fi talabil ilmi wal 'amali bihi wa nashrihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Surau Al-Quddus Perisi 16 Putrajaya atas jemputan kuliah secara atas talian pada malam ini. InsyaAllah seperti biasa pertemuan kita dalam tempoh PKP ini, dan mudah-mudahan situasi di negara kita insyaAllah mudah-mudahan semakin baik dengan berkat doa semua pihak dan kerjasama yang baik dari semua pihak serta ikhtiar yang betul. Mudah-mudahan kes akan turun dan suasana akan kembali seperti sedia kala ataupun sekurang-kurangnya dalam keadaan lebih terkawal. Dan insyaAllah pada malam ni dalam pertemuan kita di PKP, dalam musim PKP, insyaAllah kita akan sambung kuliah maghrib, yang mana insyaAllah saya sambung perbahasan hadis daripada buku 40 hadis Nabi Muhammad SAW bercerita, yang telah disusun oleh Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullahu ta'ala wa adama nafahu lil muslimin. InsyaAllah pada malam ni kita masuk pada hadis yang ke-6 ataupun kisah yang ke-6, iaitu tentang kisah kaum Thamud, iaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam, dan juga unta, di mana kisah unta Nabi Saleh ataupun unta yang dihantar oleh Allah kepada kaum Thamud ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa surah, dan ia merupakan salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam dan juga ujian kepada orang-orang Thamud ataupun kaum Thamud pada waktu itu. Baik, jadi insya-Allah pada malam ni seperti biasa kita sambung, dan saya mulakan dengan membacakan hadisnya terlebih dahulu. An Jabirin radhiyallahu taala anhu qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل من هو يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم هو أبو رغال خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه رواه أحمد. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri. Kata Jabir, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di sebuah kawasan bernama Al-Hijr. Baik. Ini sebenarnya kisah ini, latar belakang hadis ini berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Apa yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, iaitu antara yang berlaku pada tahun tersebut adalah peperangan terakhir yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanyalah boleh buat soalan kuis, apakah peperangan terakhir yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, iaitu perang Tabuk. Tabuk ini merujuk ke satu tempat, saya tak pasti secara spesifik, tapi dia berada di utara Arab Saudi ataupun di selatan Jordan. Dan Tabuk dan peperangan Tabuk ini
disertai oleh sekitar 30,000 orang sahabat Nabi SAW, jika tak salah saya. Lawan Rasulullah dan orang Islam pada waktu itu adalah tentera daripada Rom. Masa itu Rom mereka bertapak di negeri Syam dan Jordan, Syria dan sebagainya, dan ke atas itu merupakan kawasan penempatan kerajaan Rom pada waktu itu. Kenapa Nabi SAW nak berlawan dengan tentera Rom? Kalau kita tengok dalam sirah Nabi, sebenarnya tahun ke-9 Hijrah, tahun ke-8 Hijrah ini adalah merupakan tahun-tahun kebangkitan orang-orang Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Kita tahu kan bahawa dakwah Nabi, kerajaan Islam di Madinah ada pasang dan surut. Ketika di peringkat awal, orang Islam dipijak, orang Islam dihina di Mekah. Kemudian hal ini memaksa Nabi SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah untuk mencari satu tempat yang membolehkan orang Islam menzahirkan agama mereka. Dan Madinah adalah merupakan tempat yang paling sesuai pada waktu itu. Bermula di situlah Nabi SAW membina hubungan dengan orang-orang Madinah. Malah Nabi dilantik sebagai pemimpin pada waktu itu. Nabi memperkuatkan dan mengukuhkan kekuatan umat Islam dengan mempersaudarakan antara orang Mekah dan orang Madinah ketika awal Nabi sampai di Madinah. Dan kemudian keadaan semakin baik, kekuatan Nabi dan orang Islam semakin meningkat dan pencapaian mereka juga semakin bertambah. Dan ketika tahun ke-8 Hijrah di mana berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah yang merupakan peristiwa yang besar dalam sirah Nabi SAW, di mana saya katakan besar kerana Mekah yang merupakan tempat yang dihuni oleh musuh ketat orang Islam pada waktu itu, iaitu orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, telah ditawan oleh Nabi SAW. Dan juga salah satu kenapa ini peristiwa besar, kerana dalam peristiwa ataupun selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, lebih 2,000 orang yang memeluk agama Islam beramai-ramai secara terang-terangan. Jadi hal ini secara, saya tak tahu nak istilahkan apa, geopolitik ke apa ke, perkembangan Islam ke, telah menimbulkan ketakutan dan kebimbangan terutama di kalangan musuh-musuh Islam ataupun di kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam yang ada kerajaan yang kuat seperti Rom. Dan pada tahun ke-9, pada tahun berikutnya setelah Nabi SAW berjaya menawan kota Mekah, pada tahun berikutnya Nabi mendengar desas-desus daripada mata-mata Nabi, daripada orang-orang yang Nabi hantar untuk melihat suasana di persekitaran Jazirah Arab ataupun sebenarnya tanah Arab. Nabi mendengar bahawa ada perancangan daripada pihak Rom untuk menyerang Nabi SAW. Jadi Nabi bermesyuarat dengan para sahabat, kita ni nak tunggu orang Rom datang, kita sambut mereka dengan senjata kita ke, ataupun kita sendiri yang nak pergi terjah mereka di tempat mereka. Akhir sekali, hasil mesyuarat, Nabi dan para sahabat setuju, mungkin majoriti bersetuju untuk pergi ke satu kawasan yang bernama Tabuk, dengan tujuan untuk Nabi terlebih dahulu mengejutkan orang-orang Rom yang berada di Syam pada waktu itu. Jadi ini merupakan satu peperangan yang sukar. Latar belakang peperangan ini sukar kerana ia berlaku di musim panas. Tuan-tuan bayanglah siapa pernah pergi umrah di musim panas. Sangat panaslah suasana di Arab Saudi, luar biasa. Dan dengan suasana pada waktu itu, perjalanannya dengan menaiki unta ataupun kuda, dan jarak antara Madinah ke Tabuk sekitar 600 km, begitu jauh lah. Ya. Jadi peperangan ini juga dipanggil peperangan Zatul Usrah, peperangan yang penuh dengan kesukaran. Dan tetapi peperangan Tabuk ini tidak berakhir dengan tidak berakhir dengan peperangan. Kerana ketika Nabi sampai dan para sahabat sampai di Tabuk, mereka membina kemah menunggu. Mana tahu ada tentera Rom yang akan datang dan berlakunya peperangan seperti mana yang dirancang. Tetapi setelah hampir 2 minggu lebih kuranglah, Nabi dan para sahabat duduk tunggu. Tetapi tentera Rom tak keluar daripada kawasan mereka untuk datang menyerang Nabi SAW. Akhir sekali Nabi berpatah balik ke Madinah. Walaupun tidak berakhir dengan peperangan, tapi dari sudut psikologi, dari sudut semangat, ya, dari sudut kekuatan dalaman semangat ini,
menunjukkan pada ketika itu bahawa orang Islam adalah orang yang berani. Mereka berani pergi ke tempat orang. Walaupun tak masuk ke Syam pada waktu itu, berada di pinggiran sahaja, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan keberanian para sahabat dan ketersediaan mereka untuk melawan dengan salah sebuah kuasa besar pada waktu itu, iaitu tentera Rom sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan mata sekalian. Jadi itu latar belakang hadis ini. Kata Jabir, "Lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr." Ketika Nabi lalu di satu kawasan bernama Al-Hijr. Ya, Al-Hijr adalah merupakan salah satu tempat yang pernah dihuni oleh kaum Thamud. Kaum Thamud adalah merupakan kaum yang muncul di zaman Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ini nabi yang keberapa? Kalau kita lihat dan kita bilang, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi yang kelima, maknanya Nabi yang terawal dahulu. Ya. Dan kaum Thamud ini dan Nabi Saleh itu, mereka adalah bangsa Arab. Jadi, sekurang-kurangnya ada 3 lah Nabi. Yang sempat saya ingatlah. 3 orang Nabi yang dia dan kaum dia adalah daripada bangsa Arab. Pertama, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Saleh. Dan kaum Thamud yang kita kata tinggal di utara Saudi ataupun di selatan Jordan. Dan yang ketiga, kaum Ad yang tinggal di Yaman. Yang nabinya adalah Nabi Hud alaihi salam. Jadi sekurang-kurangnya 3 inilah Nabi dan kaumnya yang berbangsa Arab. Baik. Sampai di Hijr dalam perjalanan nak ke Tabuk. Qala Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "La tas'alul ayat." Jangan kamu meminta-minta tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ni? Memang tak boleh ke kalau seseorang itu meminta, ya, contoh kalau ada orang dakwah, ajak kepada Islam, ajak kepada menyembah Allah yang satu, kemudian dia kata, "Tunjukkan saya apakah bukti Allah itu sebagai Tuhan." Permintaan macam tu boleh ke tak boleh? Ya. Orang-orang terdahulu ketika Nabi-Nabi berdakwah pada mereka, mereka pernah minta tak begitu pada Nabi mereka? Jawapannya boleh secara amnya. Meminta bukti. Apatah lagi dalam soal kita meyakini bahawa Allah sebagai Tuhan ni, kita memang ditegahlah. Tidak boleh kita lakukan secara membuta tuli. Ya. Jadi, kenapa dalam hadis ni, tiba-tiba Nabi kata, jangan Cik Cot, apa khabar? Baik, jadi tak boleh ke seseorang itu tanya apakah tanda kebesaran Allah dalam usaha untuk dia meyakini Allah itu sebagai Tuhan ataupun tidak, ataupun sekurang-kurangnya untuk menambahkan keyakinan dia kepada agama Islam dan Allah sebagai Tuhan? Jawapannya boleh. Ya, apatah lagi kita agama Islam ni mengajar penganutnya supaya jangan bertaklid buta, jangan menerima secara membabi buta. Orang kata Allah sebagai Tuhan, ya kita pun ikut. Tapi kita tak pernah cek, tak pernah selidik apakah bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis Nabi, apakah bukti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan seseorang tidak cek, hanya terima bulat-bulat. Sebab apa kamu jadi orang Islam? Sebab ayah saya orang Islam, mak saya orang Islam, saya pun ikut sajalah. Tak boleh. Bertaklid dalam isu akidah adalah perbuatan yang sangat tidak digalakkan. Kerana dia tak tahu. Dia tidak tahu secara pasti kenapa dia mesti sembah Allah. Jadi sebenarnya boleh. Cuma maksud Nabi dalam hadis ini, la tas'alul ayat. Jangan kamu meminta tanda-tanda kebesaran Allah. Pesan Nabi pada para sahabat ketika sampai di Al-Hijr, kata para ulama hadis, maksudnya jangan kamu meminta-minta tanda kebesaran Allah jika tujuan kamu untuk mencabar Allah balik. Ada setengah orang, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, mereka ini minta tanda kebesaran Allah daripada Rasul mereka, bukan kerana nak beriman, bukan kerana nak selidik, bukan kerana nak menilai dengan akal mereka, tapi mereka nak mencabar. Mereka minta dengan nada memperlekeh. Kalau betul azab Allah tu, marilah. Dia minta juga tu kebesaran, tanda kebenaran Allah. Tapi cara minta itu cara yang salah. Tujuannya adalah tujuan untuk memperlekeh. Dan mereka sebenarnya tidak percaya pun kepada ajaran Rasul mereka. Maka minta tanda kebesaran Allah dengan motif yang seperti itu adalah tak boleh.
Wa qad sa'alaha qaum Salih, kata Nabi, dulu kaum Salih iaitu Thamud pernah meminta tanda kebesaran Allah kepada rasul mereka. Ya. Jadi kalau mintanya dengan motif begitu tak boleh, dengan motif untuk mencabar Allah. Ya. Fakanat taridu min hadzal fajji wa tasduru min hadzal fajji. Ya. Ini cerita tentang unta yang pernah Allah hantar kepada kaum Thamud. Ya. Kata Nabi, unta ini, unta Nabi Saleh dulu, Nabi masa tu macam, kalau bahasa kita nak mudah faham ni, kalau kita pergi umrah, kan ada mutawif. Mutawif ni selain daripada dia bawa tuan-tuan dan perempuan pergi melaksanakan, dia pimpin tuan-tuan dan perempuan pergi buat umrah, kan. Dia juga pimpin tuan-tuan dan perempuan pergi ke pelbagai lokasi dan tempat-tempat yang ada unsur sirah dan sejarah. Jadi mutawif ni akan ceritalah, ni tempat namanya sekian-sekian, di sini dulu pernah berlaku sekian-sekian peristiwa. Dia pun ceritalah latar belakang peristiwa, bermula macam mana, puncanya apa, berakhir bagaimana. Jadi Nabi masa tu, walaupun dia masa tu on the way, rombongan nak pergi perang, tapi bila sampai singgah di tempat Al-Hijr, tempat perkampung ataupun sebuah tempat yang pernah didiami oleh kaum Thamud, jadi Nabi cerita sikitlah. Fakanat taridu min hadzal fajj, dulu unta Nabi Saleh, unta yang Allah jadikan sebagai ujian dan mukjizat Nabi Saleh ni pernah lalu di lorong sekian-sekian, wa tasduru min hadzal fajji, dan Nabi kata dan dia pernah guna lorong sekian-sekian. Macam mana Nabi boleh tahu sedangkan Nabi tak pernah hidup di zaman itu? Tentulah dengan mudah kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan pada Rasulullah. Ya, Rasulullah ni wahyu boleh datang pada dia pada bila-bila masa. Wahyu itu apatah lagi berbentuk maklumat dan data yang Nabi boleh gunakan untuk sampaikan pada para sahabat pada waktu itu. Jadi, kemudian fa'atau an amri rabbihim. Namun, kata Nabi, kaum Nabi Saleh ataupun kaum Thamud itu mereka engkar terhadap arahan Tuhan mereka, fa'aqaruha, lalu mereka sembelih unta tersebut. Dia latar belakang kisah ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah menjadikan seekor unta yang tertentu, yang kita pun tak tahu macam apa keistimewaan unta itu. Tapi dalam Al-Quran, Allah mengisytiharkan unta itu sebagai naqatullah, unta Allah. Dia macam istilah Baitullah. Baitullah ni Kaabah. Rumah Allah. Baik, apakah maksud rumah Allah ataupun unta Allah? Adakah unta itu Allah punya? Ataupun kalau kita kata Kaabah tu Baitullah, adakah Allah tinggal di rumah tersebut? Maksudnya kita pergi, insya-Allah nanti sama-sama kita direzekikan kembali oleh Allah untuk buat umrah, buat haji. Kita tawaf Kaabah kan? Kaabah tu Baitullah. Namanya Baitullah, rumah Allah. Adakah maksudnya rumah itu Kaabah, dalam Kaabah itu kalau kita buka pintu Allah tinggal di situ? Hasya lillah, tak, bukan begitu. Maksud nisbah, menisbahkan rumah Allah, rumah kepada Allah adalah nisbatut tasyrif. Penisbahan itu untuk menggambarkan kemuliaan Kaabah tersebut. Bukanlah Allah tinggal di situ ataupun dia tinggal atas bumbung tu, tak. Ya. Dia macam tu dengan naqatullah, unta Allah yang merujuk pada unta yang ada pada kaum Thamud. Bukanlah bermaksud itu haiwan peliharaan milik Allah. Allah bukan begitu, Allah tu Tuhan. Sifat-sifat ketuhanan tentu tak sama dengan sifat-sifat makhluk dan kemanusiaan. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu antara ayat-ayat yang Allah bagi tahu Tuhan tidak berserupa dengan mana-mana makhluk. Jadi nisbah, Allah menisbahkan unta tersebut kepada namanya nisbah tasyrif. Nisbah untuk menggambarkan unta itu ada kedudukannya di sisi Allah, kedudukan tertentu. Yang mana tak boleh dibunuh sewenang-wenangnya, tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenangnya. Itu naqatullah. Jadi kalau unta lain ni nak sembelih dia boleh, ya, dengan izin kita beli dia, kita sembelih dia boleh, ya, nak tampak-tampak dia, kalau dia buat tak betul boleh. Tapi kalau unta Allah yang ada pada kaum Thamud, unta yang ada nilai ataupun keistimewaan tertentu, yang mana manusia pada waktu itu kena hormatlah, tak boleh sesuka hati. Dan kita lihat nanti ada dia punya beberapa ciri keistimewaan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fa'aqaruha. Tapi kaum Samud ni sombong. Kaum yang belagak. Manusia ni tuan-tuan dan puan-puan dan puan sekalian, kalau kita sorot balik ya, kaum-kaum yang sombong kepada rasul-rasul mereka. Setakat yang saya nampak, antara mungkin punca mereka mudah menjadi golongan yang sombong, tak pedulikan kebenaran, tak pedulikan perasaan orang lain, malah malas berfikir ataupun malas ambil tahu tentang dakwah yang disampaikan pada mereka, tak nak berfikir, ya. Tolak bulat-bulat. Antaranya mungkin kerana mereka diuji dengan kekayaan. Jadi kaum Samud ni kaum yang kaya, tuan-tuan. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kehebatan kaum Samud ni dalam beberapa aspek. Ya, antaranya kaum Samud ini mereka mempunyai keupayaan yang luar biasa dari sudut mereka membina rumah-rumah yang besar di dalam bukit-bukit batu. Kalau tuan-tuan Google Madain Saleh, nama Madain Saleh, di tempat namanya Al-Ula di Jordan. Mungkin sebahagian pernah pergi. Saya pergi Sirah dulu 4 tahun tak pernah pergi. Yalah tak ada duit nak pergi, masuk katanya mahal kan. Tapi dalam gambar dalam Google kita boleh tengok bagaimana sangat cantiknya bukit-bukit batu pejal tu. Kaum Samud dulu mereka buat rumah, bukan mereka buat rumah macam kita buat ni. Kita cari tanah, kita buat beam, kita buat tapak, kita letak batu, letak tiang utama. Tak, mereka masuk pergi ke bukit, mereka tebuk bukit tersebut. Dalam bukit tu mereka tinggal. Dan tebuk bukan sebarang tebuk. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam Google, tulis Madain Saleh ataupun Al-Ula, saya tak tahu apa dia punya nama bahasa Inggerisnya. Kita boleh tengok betapa telitinya, betapa berseninya dan betapa cantiknya hasil tangan orang-orang Samud ketika mereka membina rumah. Dinding bukit itu sangat rata, macam orang pelasa simen tu. Tapi mereka bukan pelasa simen, itulah batu yang asal. Jadi persoalan yang timbul, apa alat yang mereka ada pada waktu itu sehingga mereka boleh buat rumah secantik itu? Kan? Bukan sebiji dua bukit, malah berbukit-bukit, ya, besar-besar pula. Jadi mereka boleh panjat. Mereka ada alat yang cukup ampuh bagaimana untuk menghasilkan rumah yang cantik di dalam bukit batu. Masya Allah, menunjukkan hebatnya kaum Samud ni. Mereka ada kemahiran memahat bukit. Di samping itu juga Allah menggambarkan, ini saya ringkaskan saja, tentang ayat-ayat Allah. Allah ingatkan mereka bahawa mereka ni kaum yang manusia yang ada kemahiran sebegitu rupa, hendaklah bersyukur pada Allah kan. Jadi antaranya juga Allah sebut bahawa mereka ini tinggal dan juga mempunyai kebun hasil penanaman yang cukup baik. Mereka tinggal di kawasan yang ada air mata air, sumber air yang mencukupi. Dan mereka juga mempunyai kebun-kebun kurma yang orang kata menjadi. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah senaraikan antara nikmat Allah pada mereka. Kata Allah, atutrakuna fi ma hahuna aminin. Adakah kalian fikir kalian akan dibiarkan macam tu saja, duduk di dalam dunia ni, duduk berseronok tanpa ada tanggungjawab? Ini kita kena faham. Bukan saja kaum Samud, semua manusia apabila Allah hidupkan dia di bumi, maka kita ada misi kita. Misi dunia dan misi akhirat. Yang penting ada tanggungjawablah yang Allah bagi, yang kita kena jalankan selama mana kita hidup dalam dunia ini. Tak boleh nak orang kata mutlak hidup senang lenang. Tapi kaum Samud ni dia kira nak berhibur je. Jadi Allah kata, atutrakuna fi ma hahuna aminin. Adakah kamu fikir kamu ni akan dibiarkan hidup senang lenang macam tu? Fi jannati wa uyun. Tengok macam mana Allah singgung, Allah selit tentang nikmat yang Allah bagi pada kaum Samud. Di dalam jannat, dalam taman-taman, kebun-kebun, tanaman, wa uyun, dan juga air mata air, menggambarkan bahawa bandar, kalau kita tak kata negeri pun, bandar yang didiami oleh kaum Samud ni, bandar yang cukup dengan prasarana asas. Malah
mereka ada sumber makanan yang cukup banyak. Jannat, Allah gambarkan bahawa tempat tersebut waktu itu penuh dengan kehijauan, penanaman dan seumpamanya, dan sumber air. Wa zuru'in, tanam-tanaman, wa nakhlin, dan juga kurma, tal'uha hadhim, di mana mayangnya itu hadhim. Allah menggambarkan mereka bukan sekadar ada kurma, ada zuru', ada tanam-tanaman yang menjadi penghasilan yang baik, dan kurma yang mayangnya, mayang tu dia punya daun tu hadhim. Hadhim ni saya jumpa dalam tafsir, hadhim ni kata ulama tafsir, antaranya hadhim ni dia punya mayang tu musya'abah. Dia banyak dia punya tangkai dia. Jadi bila kurma setiap mayangnya ada banyak tangkai, menggambarkan kurma itu kurma yang cukup baik dia punya benihnya. Tanam je keluar orang kata kurma yang cukup banyak melalui mayang-mayangnya yang bercambah itu. Jadi ini menggambarkan kehidupan kaum Samud yang senang lenang. Dan manusia ini kadang-kadang, saya tak tahu nak kata kadang-kadang ke selalunya, tapi kita kata kadang-kadang lah, kalau tak selalu pun. Bila dia hidup senang, dia selalu lupa daratan. Lupa daratan dengan cara dia sombong, dia tak peduli perasaan orang lain. Kita sekarang boleh tengoklah, kadang-kadang dalam masyarakat kita, orang-orang yang Allah bagi dia lebihan harta, ataupun mungkin ada followers yang ramai, mungkin ada nama yang baik dalam bidang tertentu, ada populariti. Kadang-kadang di situ dah pelan-pelan terbinanya rasa sombong dia dengan orang-orang yang tak seperti dia. Sombong tu pun datang dalam pelbagai bentuk lah. Jadi kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat sombong disebabkan ujian lebihan dunia ini. Kita nak dunia lebih. Semua orang kalau tanya tak pernah kata tak nak. Tapi kita kena fikir juga antara risiko bila kita diberikan lebihan dunia, kita mula lupa sedikit daratan. Kita nak terbang. Tu mungkin sebab orang kata puak kayangan tu artinya puak yang duduk atas awan lah, atas angin ke macam mana kan, mungkin maksudnya begitu, nak menggambarkan mereka tak sudi lagi menjadi pun tidak sedar mereka adalah makhluk daratan yang hidup di atas tanah yang sama, di atas bumi yang sama. Kembali, jadi kaum Samud ni banyaklah kalau kita baca dalam ayat-ayat Quran, Allah singgung mereka. Singgung ni bukan buat tak elok, singgung ni Allah selit tentang nikmat yang Allah bagi pada mereka. Jadi kita nampak dua lah. Mereka ada kemahiran yang luar biasa. Ya. Tuan-tuan nak tengok luar biasa tak luar biasa, tuan-tuan boleh tengok dalam Google, Madain Saleh. Hasil tangan mereka dalam pembinaan rumah-rumah mereka itu di Bukit Bukau tu. Ada lagi sampai sekarang. Yang kedua, benda yang tak ada, tapi Allah gambarkan mereka hidup dalam suasana yang makmur. Ya, dari sudut ekonomi cukup baik. Dari sudut sumber makanan cukup baik, keamanan cukup baik. Bila dah semua baik ni, itulah antara ujian kesenangan manusia. Ujian yang dalam bentuk, adakah manusia masih lagi mampu ingat misi hidup yang Allah hantar dia ke bumi ini. Baik, kemudian mereka sombong, mereka sembelih unta yang dihantar oleh Allah kepada mereka. Fa'aqaruha fa'akhazathum sayhatun ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis sama'i minhum. Lalu apa akibat setelah mereka sembelih unta tersebut? Lalu kata Nabi SAW, oh minta maaf saya terlajak, saya mundur sikit. Fa'aqaruha, mereka sembelih, fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Baik, antara mungkinlah bersedikit ujian yang datang bila unta itu datang adalah penggunaan sumber air minum di tempat itu, di tempat kaum Nabi Saleh ini ada berubah sikit. Kata Nabi, dan juga dinyatakan dalam Al-Quran, bahawa Allah meletakkan penggiliran penggunaan sumber air. Satu hari, manusia di kalangan kaum Samud boleh ambil, guna, nak basuh, nak minum dan sebagainya. Hari esok pula, 24 jam berikutnya, ya, sumber air tersebut adalah hanya giliran untuk unta itu sahaja. Lusa pula lah, kalau nak guna air pun, barulah datang balik giliran penduduk tersebut. Jadi mungkin pada hari yang giliran unta tu, manusia kena ambil siap-siaplah air tu, bolam timba ke bolam bekas ke, simpan untuk 24 jam.
Bertahan 24 jam lah. Simpan untuk kegunaan basuh, kegunaan mandi dan seumpamanya istinja. Ya. Jadi kenapa jadi begitu? Wallahu ta'ala alam. Tapi pada saya tak ada masalah lah. Selang sehari je pun. Dan manusia boleh mengatur dan merancang bagaimana untuk mendapatkan air tersebut. Ya. Cuma pada hari manusia juga pada waktu itu, kaum Samud bebas untuk memerah susu daripada unta tersebut. Kalau maknanya pada hari giliran unta itu minum, manusia tak minum air kosong. Tak apa, air dah ada simpan kan. Mereka boleh perah susu unta tersebut untuk dijadikan sebagai minuman, kesihatan dan seumpamanya. Ya. Jadi, lama-lama, manusia ni, kalau dia rasa dia ada duit, dia rasa dia ada pangkat, dia rasa dia ada pengikut yang ramai, bila dia rasa dia ada nama dia ada weight, ada berat, ada pengaruh. Manusia bila dia rasa macam tu, dia sombong. Ya. Dia mudah sombong. Kita boleh menilai benda ni dalam masyarakat hari ni lah. Baru ada followers sikit je dalam media sosial. Masya Allah, cara cakap pun dah lain. Kawan-kawan lama pun dia tak layan dah. Baru ada followers. Followers tu bukan bagi duit kat dia pun. Cuma dia rasa seronok sebab dia ada popular lebih daripada orang. Macam mana manusia yang ada semua apa yang ada di dunia, ada harta, ada followers, ada kuasa, ada pengaruh. Wah, kalau Allah bagi kat kita benda-benda macam tu, kita harap semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita lupa asal usul kita. Jadi kaum Samud ni fa'aqaruha, mereka sembelih unta tersebut, fa'akhazathum sayhatun, lalu akibatnya mereka dibinasakan oleh satu pekikan yang kuat. Ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis sama'i minhum. Yang mana dengan pekikan tadi, Allah menghapuskan semua makhluk manusia yang ada di bawah langit. Jadi mungkin manusia waktu itu tak ramai. Ya. Mungkinlah. Jadi ketika datang satu dentuman, kita tak tahulah pekikan itu macam mana. Adakah pekikan itu menyebabkan pecahnya gegendang telinga? Sebab yang kita tahu sekarang ni bencana alam ni, angin ribut yang kuat. Ini kaum Ad dalam kisah kita yang lalu. Kita ada singgung sikit lah. Kaum Ad ni Allah sebut, mereka dihancurkan oleh angin ribut. Kita boleh faham hari ni, boleh tengok dalam YouTube bagaimana angin boleh mencabut bumbung rumah. Angin boleh menterbalikkan kereta, lori dan sebagainya. Lori-lori kecil tu kan. Banjir. Kita tengok tsunami. Itu ombak di lautan yang besar. Banjir. Kebakaran hutan. Cuma sayhah ni, saya tak tahulah macam mana rupanya. Cuma kita boleh terjemahkan sebagai satu dentuman yang kuat. Punca dentuman tu apa? Wallahu ta'ala alam. Adakah petir? Adakah bunyi di langit? Sehingga menyebabkan pecah gegendang telinga. Sehingga mati manusia? Wallahu ta'ala alam. Setakat yang kita boleh faham, itu satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kena pada semua kaum Samud pada waktu itu. Jadi dentuman yang kuat itu telah membunuh semua manusia. Jadi ini kerana mereka, apa yang saya faham ya, sesuatu kejahatan kalau dilakukan secara terang-terangan, maka ini antara sebab kenapa dah turunnya azab Allah kena pada hampir semua orang. Kalau kejahatan itu masih lagi berlaku sorok-sorok, ya, apa sajalah, minum arak, zina, berjudi, sorok-sorok, tersembunyi, orang tak berani nak dedahkan, maka ketika itu yang bersalah adalah yang melakukan itu sahaja. Dan kenapa sorok-sorok? Mungkin kerana dia yang nak buat tu, dia pun rasa segan dan malu pada orang ramai. Kalau dia buat, nanti orang pandang dia lain macam. Jadi peranan masyarakat, cara mereka bereaksi dengan sesuatu maksiat, sesuatu kejahatan, sesuatu kemungkaran. Peranan sosial itu penting. Kalau kita sudah mula memandangnya, kita tengok orang tak semayang Jumaat contohnya. Bukan sekarang lah, sekarang ni kita kata ada keuzuran lah, insyaAllah mudah-mudahan. Dulu ni, sebelum Covid, kita tengok orang lelaki lepak kat kedai. Orang lalu lalang bawa pergi surau, pergi masjid, parking depan kedai, lalu nak masuk masjid. Boleh tengok, tak panggil.
Lama-lama dia akan menyebabkan wujudnya maksiat tersebut dalam bentuk yang secara terbuka. Dia mungkin orang cakap testing je. Tengok orang nak kata tak. Kalau orang kata minggu depan aku tak tunjuk macam ni, aku lepak dalam rumah, dalam bilik . Tapi bila orang tak kata apa, dia siap-isap rokok, dia siap-isap rokok elektronik tu, orang boleh tengok minggu depan dia ajak kawan dia. Jenis-jenis yang maksiat seperti ini, kalaulah masyarakat menunjukkan reaksi buat dek saja, dia akan membiarkan kejahatan tersebut secara lebih terbuka. Sekarang ni zina ni insya-Allah lah tak ada orang berani buat depan lagi lah, minum arak, alhamdulillah. Tapi jangan sampai satu peringkat nanti di tempat Muslim majority orang minum arak sesuka hati secara terbuka. Kita kena tunjukkan sikap kita, ketegasan kita. Bukan pi tabuh dah. Tabuh tu mungkinlah langkah ketiga, langkah keempat. Paling-paling kita tunjuk muka benci. Kita bagi amaran. Kalau tak berani seorang-seorang, ajaklah. Geng surau ke, geng masjid ke, persatuan penduduk ke. Tunjuk kat pihak tersebut. Kami tak suka. Dia tahu reaksi begitu, maka reaksi itu menghantar isyarat kepada pelaku tersebut. Dan juga pada sesiapa yang nak melakukan perkara yang sama pada masa akan datang, supaya tak buat dah. Ini tak boleh tempat ni orang marah, sensitif. Mereka pun masuklah hutan ke, dalam bilik sewa ke, bawah jambatan yang sorok-sorok ni. Kalau maksiat berlaku secara sorok-sorok, maka insya-Allah Tuhan takkan turunkan azab secara meluas dan merata, merangkum. Tapi kalau misalnya maksiat itu berlaku secara terbuka, semakin terbuka dan meluasnya maksiat tersebut, dan semakin ramai yang tak kata apa, Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang, yang Tuhan sebut, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kamu kan hendaklah bimbang, kata Allah, dengan azab yang kalau dia menimpa, dia turun, dia tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukannya sahaja. Jadi kita sama-samalah berganding bahu. Jangan banyak bergaduh, banyak berkelahi. Kita berselisih faham tu biasa, tapi jangan sampai bergaduh, kerana mungkin ada satu-satu keadaan yang isu-isu yang berlaku di peringkat sosial ni, kita perlukan, kita kata, ganding bahu antara kita dengan orang lain untuk menunjukkan satu, betul Ustaz Bilal, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf tu insya-Allah ramai orang, tapi nahi mungkar ni dia mungkin tak seligat dan seaktif amar ma'ruf. Kerana bimbang dan sebagainya lah. Tapi itulah maknanya mekanisme ini perlu difikirkan. Kena ada orang tegur, NGO boleh berperanan, boleh institusi khutbah boleh berperanan. Di media sosial, orang-orang yang ada pengaruh tertentu boleh berperanan untuk nahi mungkar. Nahi mungkar bukan maksudnya maki hamun, bukan pergi kecam dia. Tapi kita memberitahu bahawa itu adalah kesalahan dengan secara tegas. Orang kadang duk faham nahi mungkar ni kira maki hamun lah. Maki berbakui-bakui, lepas tu tinggal. Tak, itu cara yang salah, yang mungkin memberikan natijah yang juga tidak seperti yang kita minta. Kembali, jadi sebab itu kalau maksiat ni berlaku, kejahatan, benda-benda yang mungkar berlaku secara terbuka, kita bimbang impak. Kalau tidak azab secara dalam bentuk bencana alam pun, kita bimbang impak buruk. Sebagai contoh, rasuah. Rasuah ni mungkar. Walaupun kita membayangkan, kalau misalnya tidak ada usaha yang kuat nahi mungkar dalam isu rasuah ni, di kalangan bukan sekadar orang politik, tapi dalam institusi-institusi tertentu, di kalangan pegawai-pegawai tertentu, dia punya impak dan azab, dia punya keburukan dia, bukan Allah turunkan banjir, pekikan, tak, bukan. Tetapi Allah Ta'ala memberikan impak yang buruk, di mana akibat rasuah itu, bangunan dewan runtuh contohnya, stadium runtuh contohnya, duit negara habis banyak berbanding kadar yang sepatutnya yang sesuai dengan projek tersebut, tapi menjadi lebih tinggi disebabkan ada unsur rasuah. Ini impak azab ekonomi, impak azab dalam bentuk sosial yang berlaku secara tak langsung. Ini juga antara perkara yang kita boleh fahami. Bagaimana toleransi dalam Islam dalam konteks ini? Allah Ta'ala alam bisawab. Saya fikir toleransi ini dia
mungkin pada pendekatan lah. Maksudnya kita punya target kita, bila ada kemungkaran, target utama adalah bagaimana untuk mengubah kemungkaran tersebut. Bila kita tanya bagaimana mengubah, di situ datangnya jawapan-jawapan. Jawapan di sudut pendekatan. Pendekatan khutbah begini, pendekatan penguatkuasaan begini. Dan saya nampak, wallahu ta'ala alam, bila sebut nahi mungkar, ada dua bentuk lah. Bentuk pertama, bentuk penguatkuasaan. Yang ni mungkin bentuk kelompok-kelompok yang orang cakap tak adalah toleransi-toleransi ya. Dia bertindak mengikut peruntukan undang-undang yang ada. Tangkap, geledah pejabat, ya. Jangan bertindak lebih dari itulah. Itu toleransi mereka pada orang-orang yang disyaki bersalah. Adapun yang bukan penguatkuasa, mungkin dengan cara, tengoklah, kalau kita orang rapat dengan dia, kita nasihat elok-elok. Yang tak berapa nak kenal, mungkin nasihat dia agak tegas. Kan? Jadi, wallahu ta'ala alam, saya nampak toleransi ini dalam isu-isu kemungkaran yang pasti, dia jangan sampai peringkat kita membiarkan benda itu berlaku atas nama toleransi. Ya. Baik, kembali sikit lagi. Lalu mereka telah ditimpa satu azab yang misteri lah pada saya, iaitu satu dentuman yang kuat. Illa rajulan wahidan kana fi haramillahi azza wa jal. Semua kena dan binasa dengan sebab azab tersebut, melainkan seorang lelaki masa itu berada di tanah haram, di Mekah Al-Mukarramah. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, man huwa? Siapa tu yang terselamat tu? Nabi SAW kata, Abu Righal. Lelaki itu namanya Abu Righal. Dia kebetulan ada di tanah haram. Maka dengan sebab dia berada di tanah haram, tanah yang ada nilai tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia terselamat seketika daripada terkena azab tersebut. Falamma kharaja minal harami. Tidak berapa lama kemudian bila dia keluar daripada tanah haram, asabahu ma asaba qaumahu. Dia pun turut sama binasa disebabkan terkena azab yang telah menimpa kaumnya juga. Abu Righal ni kaum Samud juga. Jadi kalau kita lihatnya, kaum Samud ni tempat tinggalnya di Ula, di Jordan, di selatan Jordan, berhampiran dengan sempadan Saudi. Abu Righal kat tanah haram. Maknanya berapa besar kawasan kilometer persegi ketika azab tu berlaku, dia melibatkan satu kawasan yang cukup luas. Sehingga tadi Nabi sebut, dia menimpa semua orang yang ada di atas muka dunia pada waktu itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaum Samud ni, dia antara kaum yang digambarkan oleh Allah, bila Tuhan turunkan azab, semua mereka tu mati belaka. Mati belaka, anak cucu cicit, mereka tidak ada yang mewarisi mereka. Seperti mana kaum Ad juga. Kaum Ad juga yang berada di Yaman, mereka juga kaum yang hebat, ada keupayaan ekonomi yang bagus, tapi mereka lupa daratan. Lalu mereka dikenakan azab, maka azab yang menimpa mereka itu kena semua. Dan tidak ada cucu cicit yang mewarisi mereka setelah mereka mati. Jadi maknanya, kehidupan manusia selepas itu diteruskan oleh siapa? Oleh manusia-manusia di tempat yang lain barangkali. Yang jauh daripada tempat tersebut. Yang tidak berada bersama-sama dengan kaum Samud yang telah mengingkari arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi ini antara kisah yang sempat kita kongsikan pada malam ini. Jadi, mungkin kesimpulan yang pertama, kita lihat bagaimana sesuatu kejahatan yang berleluasa ini, perkara yang sepatutnya kita semua rasa bimbang. Bukan sekadar kita bimbang Tuhan turunkan azab dalam bentuk bencana alam, tetapi impak perkara buruk tersebut, dia merosakkan sistem sosial yang ada, mungkin boleh merosakkan ekonomi, merosakkan, menyebabkan masyarakat menjadi tidak hormat kepada perundangan, ya, ataupun menyebabkan anggota masyarakat bergaduh. Ini juga sebenarnya perkara-perkara yang kita kena anggap salah satu bentuk azab yang Tuhan turunkan pada kita, seandainya berlakunya perkara-perkara kemungkaran yang bersifat berleluasa. Jadi, cubalah kita sama-sama berperanan. Sebagai saya contohnya ketua keluarga, maka kita sama-sama ketua keluarga, kita boleh berperanan dalam circle kita. Ya, kita tegur anak kita, isteri kita tegur kita, tegur anak-anak kita. Itu nahi mungkar dalam keluarga kita, untuk supaya mengelak
anak-anak terjebak dengan lebih teruk lagi. Ya, mungkin kita ada pengaruh, ada skill yang lebih luas sikit, adik-beradik kita, sepupu sepapak kita, anak saudara kita, orang yang ada pengaruh yang lebih besar. Contohnya dia mungkin ketua di taman tersebut, ketua lorong, dia boleh berperanan dengan cara yang berhikmah. Ya. Kalau misalnya dia susah untuk mengubahnya, saya rasa dia boleh melibatkan penguatkuasa di tempat tersebut. Ya. Contoh. Kita nampak ada orang buang sampah dalam sungai. Kita jangan kata sampah dalam sungai ustaz bukan kemungkaran. Itulah kemungkaran. Kita jangan anggap kemungkaran tu boleh berkait agama saja. Berkait ibadat saja. Membuang sampah dalam sungai menyebabkan sungai jadi kotor dan rosak. Dan kita kena ingat Tuhan dah sebut dalam surah Ar-Rum bahawa kerosakan alam ni puncanya kita. Jadi apa tindakan kita sebagai warga negara? Kita nak pergi marah dia ramai. Dia peniaga situ. Dia tabuh kita balik. Kan? Jadi caranya kita buat laporan. Kita berada di mana? Di Gombak. Di Selayang. Telefon MPS, Majlis Pembenaran Selayang. Telefon, cakap kata ni ada kedai ni, buang sampah, buang botol sos. Berbotol-botol dalam sungai. Sungai Gombak contohnya. Lepas tu nanti kurang-kurangnya datang penguatkuasa pakai uniform, memberi isyarat. Itu salah satu contoh lah untuk kita melakukan langkah-langkah nahi mungkar. Jadi tak semestinya kita cakap direct. Hari ini kita ada sistem yang mungkin berbeza. Kita boleh melaporkan pada pihak tertentu. Dan kita harap pihak tertentu boleh menjalankan tanggungjawab mereka. Dengan cara itu insya-Allah dia kembali pada keseimbangan balik. Kedai tersebut sudah tentu tidak berani lagi untuk membuang sampah sewenang-wenangnya dalam sungai. Itu sebagai satu contoh lah. Dan selebihnya kita boleh fikirkan bagaimana untuk kita capai dan atasi sesuatu kemungkaran bila ia sampai ke pengetahuan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih kepada yang bertanya. Terima kasih kepada yang menonton. Semoga Allah Ta'ala bagi kita manfaat dan kesedaran beragama dengan cara yang betul. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan rakyat Malaysia dan negara kita ini daripada kemelut COVID dan kesan-kesannya yang begitu cukup, kesan-kesan negatif yang cukup banyak pada aspek ibadah, aspek ekonomi, sosial ini, pendidikan. Dan kita jugalah mesti berdoa selalu, kita berikhtiar, dan kita menjaga, memberikan kerjasama dalam kita mematuhi SOP, di samping kita menjaga diri dan saling ingat mengingatkan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.